kami di www.mac.fm dan juga anda yang bersama kami di Facebook Live Mac FM. Dan sebenarnya hari ini merupakan minggu yang ketiga kita, episod ketiga bersama dengan pelajar UUM. Dan kepada anda yang nak menang hadiah, nak dapat hadiah, boleh jawab kuis kita di Facebook page mac.fm selepas sahaja selesai sesi temu bual kita pada 1 jam pada hari ini. Dan kita akan pilih 3 pemenang terpantas dan pastinya jawapan anda kenalah tepat. Boleh kita senaraikan 3 pemenang daripada jawapan anda yang terpantas dan juga tepat. Dan temu bual kita pada hari ini bersama dengan seorang tetamu kita pada hari ini yang kecil molek ni dekat konti kita, iaitu Farah Nabilah binti Rosaidi, iaitu daripada Pusat Kecemerlangan dan Kepimpinan Pelajar Universiti Utara Malaysia. Dan topik kita pada hari ini, hendak mengipas biarlah berpada. Apa khabar? Siapa saya nak panggil ni? Farah, apa khabar Farah? Baik, terima kasih Cik Maria. Okey, Farah, sebelum kita nak mulakan topik kita pada hari ini, mungkin Farah boleh kenalkan kepada semua pendengar Mac FM. Farah ni asal daripada mana? Sekarang ni tengah belajar secara online ke ataupun dah balik ke universiti? Boleh? Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai semua kepada penonton dan pendengar Mac FM. Jadi nama sebenarnya Farah Nabilah binti Rosaidi. Okey, boleh panggil Farah. Saya daripada KL, Ceras KL. So sekarang menuntut di Universiti Utara Malaysia, pelajar tahun kedua dalam ijazah sarjana muda Falsafah Undang-Undang dan Perniagaan. So sekarang ni memang dekat rumah lah, online learning lagi. Saya belajar kat rumah. Macam mana belajar kat rumah? Adakah berbeza dengan bila kita face to face, bersemuka dalam kelas? Situasi sangat berbeza lah. So, kalau kelas tu dia punya semangat tu lain, bangun pagi bersiap-siap pergi kelas. Tapi ni kalau kat rumah bangun pagi terus buka laptop. Jadi semangat dia lain sikit lah. Adakah lebih mudah ataupun lebih orang kata ada sedikit sukar bila kita belajar dekat rumah? Kadang-kadang internet kita tak kuat kan? Macam Betul. mana? Sebenarnya pada saya OL ni, online learning ni lebih sukar sebenarnya untuk pelajar-pelajar go through. Sebab kadang-kadang ada yang di kawasan pedalaman yang susah dapat internet connection. Betul. Macam saya, rumah saya berdepan dengan construction site. So internet connection kita orang macam kejap stable, kejap tak stable. Satu lagi mungkin dari segi pembincangan antara kawan-kawan tu agak sukar lah. Mungkin kalau dekat fizikal, habis kelas boleh ajak berbincang sekejap. Betul, tapi bila online ni bila terbatas lah kan, habislah macam tu. Okey, baiklah, topik kita sebenarnya hari ini adalah hendak mengipas biar berpada. Mungkin kalau anda mempunyai soalan yang ingin diajukan kepada tetamu kita pada hari ini, bolehlah komen di live Facebook page Mac FM. Sebenarnya kan berbalik kepada topik kita pada hari ini, perkataan mengipas ni kita sering dengar kan, selalu kita dengar, terutamanya di dalam kalangan pelajar-pelajar IPT ataupun dalam sektor pekerjaan pun ada wujud juga budaya mengipas. Dan sebenarnya ia juga membawa maksud membodek kan. Mengipas ni membawa maksud membodek, di mana contoh, saya bagi satu contoh lah kan, pelajar dari segi pelajar, di mana pelajar memuji lecturer untuk mendapat perhatian ataupun mungkin nak dapatkan markah yang tinggi, nak lulus kuis dan sebagainya kan. Bila kita dah mula beri sogokan ataupun beri sesuatu kepada lecturer ataupun siapa-siapalah, bila kita bagi sogokan tu, itu merupakan permulaan, orang kata dah start rasuah. Sebab kita dah bagi barangan, tak kisahlah makanan, kalau kita niat kita untuk dapatkan pulangan balik, itu merupakan rasuah. Okey, baiklah, daripada pemerhatian Farah sendiri, sejauh mana budaya mengipas ini terjadi dalam kalangan mahasiswa? Baik, okey. Pertama sekali kita perlu faham apa itu budaya mengipas sebenarnya.
So secara mudahnya saya simpulkan adalah merujuk kepada sikap seseorang yang suka membodek pihak tertentu dengan harapan mendapat faedah atau mendapat ruang keselesaan atau jaminan keselamatan dari hasil bodekan itu sendiri. Jadi contohnya dalam konteks perbincangan kita hari ini antara pelajar dan juga pensyarah. Jadi bagaimana benda itu berlaku? So mungkin budaya mengipat ini terjadi akibat daripada pelajar tersebut mempunyai hubungan yang rapat ataupun dia selesa dengan pensyarah tersebut. Jadi itu menjadikan dia berani untuk face lecturer itu untuk minta mungkin naikkan extra marks ke, bagi good grades ke untuk dia punya assessment. Jadi itu maksudnya bila pelajar itu rapat dengan pensyarah itu, dia seakan-akan tidak tahu dia boleh cross the line between lecturer and the student. So kita kena tahu batas antara seorang pelajar, seorang mahasiswa dan juga pensyarah. Mungkin kalau dah terlalu terbiasa rapat, selesa, mungkin kadang-kadang tanpa sedar benda itu boleh jadikan kita melebihi had ataupun batas sebagai seorang pelajar dan mahasiswa. Jadi dekat sini dalam pengamatan saya boleh katakan budaya menyipas dalam kalangan mahasiswa ini tidak berlaku secara agresif ataupun tidak berlaku secara ketara dekat universiti. Sebab apa boleh saya katakan apabila pelajar itu melakukan aktiviti mengipas ataupun membodek lecturer itu, ia hanya berlaku di antara pelajar itu dan juga pensyarah secara personal, secara peribadi. Dia tak akan buat dalam kelas ke, depan orang ke. Jadi dalam pengamatan saya benda ini tidak terlalu ketara lah, tidak terlalu agresif. Dia mungkin berlaku secara personal. Jadi akan tetapi saya percaya pensyarah tidak termakan dengan bodekan maupun menyipas daripada mahasiswa ini, walaupun pelajar itu cuba buat macam-macam cara. Contohnya bagi kata-kata manis, bagi hadiah tanpa sebab, ajak makan ke, nak belanja makan ke. Sebab saya yakin bahawa pensyarah ini dia berpegang teguh dengan prinsip sebagai seorang pensyarah dan juga integriti dia sebagai seorang ahli akademik. Jadi oleh itu saya boleh cakap yang bukan mudahlah untuk pensyarah itu termakan dengan bodekan daripada pelajar kalau ada lah. Mungkin ada tapi tak ketara, tak ramai, dan yang mungkin kita juga tak tahu kan. Itu antara personal lah, antara lecturer ataupun pensyarah dengan pelajar tersebut. Okey, kenapa sebenarnya pelajar perlu gunakan strategi mengipas ataupun membodek untuk, orang kata, untuk berjaya, untuk dapatkan pointer yang tinggi, untuk lulus exam, untuk dapat markah tinggi dalam kuis? Kenapa? Daripada apa yang saya baca lah, apa yang saya nampak, mungkin terdapat dua, yang saya bercakapkan, mungkin terdapat dua golongan pelajar yang menggunakan strategi ini untuk dia berjaya. Golongan yang pertama mungkin golongan yang gemar menyiapkan tugasan yang diberikan secara last minute. Macam besok nak due date, hari ni baru macam buka buat research, pergi baca, WhatsApp kawan, tanya itu ini. So akibat daripada kekangan masa yang diorang hadapi ni, diorang mengambil jalan mudah. Tak apalah, kita bodek sikit lah pensyarah ni, kita ayat sikit lah macam ni, macam tu. Sebabkan sikap yang suka menangguh kerja ini. Okey, lepas tu golongan yang kedua pula saya boleh katakan adalah golongan yang malas membaca, malas berfikir, maupun malas untuk membuat research. Jadi golongan ini pula seolah-olah menjadikan pensyarah itu sebagai orang punya life savior, di mana mereka menggunakan untuk menjadikan untuk mereka dapatkan extra marks untuk assessment ke, untuk diorang punya quiz ke. So golongan inilah yang selalu menggunakan aktiviti ini kerana mereka seakan tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk berfikir ataupun membuat tugasan itu, dan nak nampakkan mereka duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pelajar-pelajar yang membuat effort diorang sendiri. Okay, saya dapat concludekan pelajar ni selalunya benda-benda macam ni berlaku sebab sikap diri sendiri yang malas kan, suka buat kerja last minute. Sebab itulah timbulnya rasa nak sogok ataupun nak membodek pensyarah untuk dapatkan markah yang tinggi dan sebagainya. Okay, baiklah, kita nak berehat seketika. Kita sambung selepas ini dengan tajuk yang sama, tentunya di MY FM, My Anti Corruption Channel.
MFM My Anti-Corruption Channel, masih bersama saya Maria di slot tetamu kita bersama pelajar UUM pada hari ini. Itu kita masih bersama dengan Farah Nabiha binti Rosaidi daripada Pusat Kecemerlangan dan Kepimpinan Pelajar Universiti Utara Malaysia. Dan kepada anda yang mengikuti kami secara live, kita ada hadiah yang ingin diberikan kepada anda. 3 pemenang kita akan pilih berdasarkan jawapan yang betul dan juga 3 pemenang yang terpantas. Kalau nak tahu apa soalannya, anda kena stay tune sehingga kita habiskan slot kita pada pagi ini. Dan berbalik kepada topik kita pada hari ini, hendak mengipas biar berpada. Pernah tak Farah sendiri berada dalam situasi bila nampak kawan suka, orang kata, mengipas pensyarah, ataupun pernah tak berlaku depan mata Farah sendiri? Kita boleh tahu kan bila seseorang tu membodek ataupun mengipas kan, asyik memuji je, kita boleh tahu benda tu. Pernah tak terjadi depan Farah sendiri? Dia selalu mendengar perkara ini, ada selalu dengar, tapi untuk melihat benda ini berlaku depan mata, belum lagi lah, tidak pernah. Jadi macam saya cakap awal tadi, sebab aktiviti budaya membodek atau mengipas ini berlaku secara personal, secara peribadi, antara pelajar itu sahaja dan juga pensyarah itu sahaja. So aktiviti ini tidak terlalu ketara ataupun tidak terlalu agresif dalam dekat universiti lah. Tidak terlalu, kita tak nampak benda tu. Dan mungkin tapi memang wujud pun kan budaya membodek ataupun mengipas. Apa komen Farah sendiri, apa pendapat Farah bila kita dah amalkan ketika kita belajar lagi, sejak kita di bangku sekolah lah kalau dikira kan. Lepas tu kita akan terbawa kita punya perangai ataupun suka membodek ni ke alam pekerjaan. Jadi macam saya cakap, mungkin macam Cik Mari cakap tadi, mungkin daripada sikap suka membodek, mengipas inilah yang akan terjerumuskan seorang itu melakukan rasuah untuk masa akan datang apabila mereka masuk di alam pekerjaan. Jadi pendapat saya, sebenarnya benda ini berbalik kepada individu itu sendiri. Walaupun andai kata macam mendapat sokongan daripada kawan-kawan, sokongan positif, kawan-kawan cakap tegur, sebaiknya mendapat didikan awal daripada ibu bapa dengan sempurna. Tapi kalau diri sendiri tidak ada kesedaran itu, kita sendiri tak boleh buat apa. Orang sekeliling dah tolong tapi diri sendiri tak nak, so tak boleh buat apa. Jadi benda itulah yang akan menyebabkan aktiviti rasuah ini terus meningkat dalam negara kita. Maksudnya kita kena ada kesedaran. Betul. Untuk diri kita sendiri, barulah orang kata benda ni tak berlaku kan, ataupun kuranglah berlaku. Okey, tadi Farah ada kata yang pensyarah tak termakan, orang kata tak termakan sogokan ataupun pujian daripada pelajar-pelajar. Mungkin nak ambil hati boleh, tapi tak adalah sampai nak kena bagi markah yang tinggi ataupun nak luluskan exam dan sebagainya. Tapi kan kalau tak termakan, tentulah pelajar dah tak buat lagi. Apa komen Farah? Okey, untuk perkara ini saya nak kata ya pun tidak, nak kata tidak pun tidak. Jadi hendak kata ya, tetapi tidak pernah nampak pensyarah budaya ini setakat saya belajar di UUM. Tapi manakala macam saya cakap tadi, pensyarah ini dia berpegang dengan dia punya prinsip sebagai seorang pensyarah, integriti sebagai seorang ahli akademik. Mungkin ada, mungkin depan-depan dia boleh bagi, tapi behind the scene, on paper dia bagi markah, kita tak tahu benda itu. Jadi walau bagaimanapun saya setuju dengan kenyataan yang diberikan, yang mana kalau pensyarah menerima budaya ini, mahasiswa akan jadi seronok untuk mengamalkan budaya ini. Sebab tak ada halangan, tak ada orang yang, maknanya orang menggalakkan dia untuk melakukan benda ini. Hal ini akan menyebabkan muncul pula aktiviti rasuah jikalau tidak dibendung dan budaya ini terus berleluasa. Jadi macam saya cakap tadi, saya yakin bahawa pensyarah itu dia berpegang dengan dia punya integriti sebagai seorang ahli akademik. Jadi mungkin ada tu, mungkin adalah, tapi tidak, mungkin sangat sedikit yang berlaku. Okey, baiklah. Mengipas ataupun membodek lah, senang kan, sehingga melibatkan sogokan ataupun pemberian benda mahupun perkhidmatan untuk mendapatkan sesuatu permintaan. Bukankah itu sudah menjadi kesalahan rasuah? Okey, saya setuju bahawa budaya mengipas ini mampu
terjerumus kepada aktiviti rasuah. Sebabnya hasil yang dituai dari konsep membodek sebenarnya memang seperti orang kata hampas tebu yang sepatutnya dibakar. Maksudnya diorang kerana mahu selamat, mahu markah yang tinggi, diorang suka mengipas dan orang kata macam takut untuk berdepan dengan masyarakat sebenarnya. Dia mengipas secara personal antara dia dan juga pensyarah. So benda tu peribadi, tapi apabila orang tolak dia ke depan hadap facing masyarakat, dia akan jadi macam terkaku, terdiam sebab dia tak tahu nak buat apa. Sebab apa? Sebab hasil kerja dia semua daripada mengipas. Maksudnya anda kata pensyarah itu tolong, so dia tak ada idea sendiri yang dia boleh ke depan untuk bagi tahu idea dia kepada orang ramai. Sebab itulah terjadinya rasuah ataupun sogokan. Bagi Farah, kalau dekat IPT kan, selalunya ada ke sampai tahap beri barangan ataupun wang ringgit kepada pensyarah ataupun sekadar pujian yang selalu ikut kalau apa-apalah perbuatan yang lain, contohnya tak adalah beri duit kan, contohnya macam mana nak cakap kemas bilik pensyarah, itu pun dah boleh ambil hati pensyarah sebenarnya kan, tapi ada ke sampai tahap memberi duit, memberi barangan, mungkin nak bagi hadiah jam tangan dan sebagainya. Okey, saya tertarik dengan soalan Cik Warati. Sebenarnya kat sini kita kena bezakan antara dua. Memang ada pelajar yang memang dia suka memberi. Maksudnya kalau dia pergi travel ke, dia pergi vacation dengan family dia suka beli souvenir untuk pensyarah, untuk kawan-kawan dia. Mungkin ada golongan macam ni, dan juga ada golongan yang jadikan benda itu sebagai satu aktiviti mengipas pensyarah. Jadi ada beza antara dua tu lah. Tapi berbalik kepada soalan, saya pernah dengar lah pensyarah saya sendiri pernah bercakap, waktu marking paper kan, buka-buka selat-selat paper ada duit. Duit betul-betul dalam paper. So benda itu memang terjadi. Tetapi macam saya cakap tadi, benda ini berbalik kepada integriti pensyarah itu sebagai seorang ahli akademik. Apa yang pensyarah itu buat, dia melaporkanlah kertas tersebut kepada dekan fakulti kami. Jadi memang berlaku. Tapi benda tu adakah pensyarah itu menyokong perbuatan itu ataupun dia menolak perbuatan itu. Betul. Itu pun kiranya pensyarah juga memainkan peranan yang penting untuk orang kata memutuskan aktiviti budaya mengipas. Okey, baiklah, kita nak berehat seketika, kita sambung selepas ini. Bagi anda yang ingin ajukan soalan, yang kita alu-alukan soalan anda, komen di Facebook Live Mic.fm dan kita kupaskan selepas ini. Tentunya Mic FM, My Anti-Corruption Channel. Mic FM, My Anti-Corruption Channel masih bersama saya Maria dan juga Farah Nabihah binti Rosaidi, itu daripada Pusat Kecemerlangan dan Kepimpinan Pelajar Universiti Utara Malaysia, dengan masih topik yang sama, hendak mengipas biar berpada, ataupun erti kata lain membodek. Okey, kita nak baca komen daripada Facebook Live kita pada hari ini. Okey, kita pilih soalan kita ambil soalan daripada Siti Hanis Suraya. Katanya, salam, hai, macam mana nak tegur kawan yang kaki kipas tapi at the same time kita nak jaga hatinya. Biasalah kan, bila kita berkawan ni, kita kena jaga juga hati kawan. Macam mana kalau Farah berada dalam situasi ni? Bila bercakap pasal kawan ni, dia macam agak terhad kalau kita nak tegur. Takut macam kadang-kadang terguris hati, kadang-kadang macam kawan tu diam, sebenarnya dia macam terasa yang apa yang kita cakap. So apa yang saya boleh cadangkan untuk tegur kawan adalah guna kaedah tegur dan bantu. Di mana pada macam saya sendirilah anda kata berlaku pada peringkat pertama ataupun peringkat awal budaya ini ditunjukkan oleh rakan saya, mungkin saya akan mengambil pendekatan untuk menegur secara baik dengan teguran yang membina. Maksudnya jangan tegur dia untuk menjatuhkan dia. Instead of teguran macam tu, bagi teguran yang positif supaya dia pun macam dia terbuka satu side macam benda ni macam ni sebenarnya, macam tu. Selepas itu mula bantu individu tersebut untuk meninggalkan perbuatan yang tak murah ini. Jangan lepas dah tegur tu tinggalkan dia je. Sebab dia ibarat macam orang tu belajar benda baru. So kita kena tolong dia, support daripada belakang. Lepas dah tegur, kita bantu dia. Okey, kalau anda kata dia macam terstuck dekat assignment ni, bagi tahu dia, okey, ni kena buat macam ni sebenarnya. First step ni cari ini dulu, macam tu. Okey, kita ada komen daripada Debat Advokasi Oratori UUM, katanya terbaik. Rahmat Azman hadir dari GMI. Okey, ada lagi soalan daripada Norizan Abu Samah. Rasuah ada tindakan undang-undang.
Manakala bodek seperti juga persepsi kedekut, tamak, khianat, sebenarnya tiada ataupun tidak ada pelanggaran peraturan ataupun undang-undang. Jadi bagaimana hendak membendung bodek dalam diri pelajar? Okey, so macam saya cakap tadi, benda ini sebenarnya dia kesedaran diri pelajar itu perlu ada. Andai kata kita nak membendung, orang sekeliling tolong, kawan-kawan tolong, pensyarah tolong, ibu bapa, lagilah ibu bapa bagi didikan awal dia sejak kecil lagi tolong juga. Tapi kalau dalam diri sendiri tak ada kesedaran itu, dia tidak boleh. Dia ibarat macam orang sekeliling bertepuk sebelah tangan. Kita macam gairah lah nak bantu dia, tapi dia sendiri macam tak ada kesedaran itu lagi. So saya rasa yang perlu tekankan adalah kesedaran individu itu sendiri. Dia perlu tahu apa yang baik, apa yang betul, apa yang salah. Okey, berbalik kepada temu bual kita pada hari ini. Sekiranya Farah sendiri berada dalam situasi Farah tahu kawan-kawan Farah ataupun orang-orang terdekat membodek ataupun mengipas pensyarah terutamanya kan, apa yang Farah sendiri akan lakukan? Mungkin laporkan ataupun nasihat dan sebagainya. Okey, macam yang saya jawab soalan tadi, benda pertama, peringkat awal mungkin kita akan guna teknik tegur dan bantu. Tapi andai kata, sebab bukan semua orang boleh menerima teguran. Ada yang setengah bila kita tegur dia rasa macam dia tercabar. Kenapa orang ditegur kan? Salah ke macam tu? Okey, andai kata teknik tegur dan bantu ini tidak berkesan, saya sendiri terpaksa mengambil inisiatif lain, melaporkan ke pihak atasan untuk perkara ini. Sebab kita nak cara baik nak tolong, tak nak sampai orang tahu dia ni tidak jalan. So kita sebagai seorang pelajar tak ada kuasa yang lebih tinggi. So tak nak kena melaporkan ke pihak atasan untuk membendung aktiviti ini, aktiviti yang tidak beretika ini, untuk terus menari rancak dalam sistem pendidikan negara Malaysia. Okey, baiklah. Apakah tindakan yang perlu diambil untuk menyekat budaya mengipas ni? Siapa yang harus mainkan peranan yang penting? Mungkin ibu bapa juga perlu ataupun harus mainkan peranan penting untuk menasihati ataupun sebagainya. Okey, di sini saya ingin tegaskan bahawa semua pihak menggalas dan memainkan peranan yang penting dalam usaha membendung kegiatan tidak memoral ini dari terus menjadi norma biasa dalam kalangan mahasiswa. Sebenarnya pada beberapa kita tidak boleh meletakkan ibu bapa je peranan, dia perlu didik pelajar itu anak-anak ni daripada kecil. Tapi sebenarnya semua pihak menggalas tanggungjawab ini untuk membendung budaya ini. Jadi untuk kita cakap tindakan yang kita boleh buat, berbalik pada topik perbincangan kita awal tadi, bagaimana benda ini boleh berlaku. Satu, sebab saya cakap tadi, rasa selesa dengan pensyarah menjadikan dia hilang rasa hormat tu sedikit. Jadi dia macam ada rasa tiba-tiba macam action dia tu cross the line antara seorang mahasiswa dan juga pensyarah. Jadi antara tindakan yang boleh diambil untuk menyekat budaya ini, yang utama yang saya boleh bagi contoh adalah didikan awal yang bermula daripada rumah. Balik pada ibu bapa balik. So ibu bapa perlu tunjukkan contoh teladan yang baik, sebab kajian pun mengatakan bahawa kanak-kanak kecil ini dia mudah belajar dengan perbuatan yang ditunjukkan di rumah. Apa yang kita tunjukkan tu dia macam terus masuk, dia mudah menerima. Jadi dengan bagi contoh teladan yang baik, benda itu sedikit sebanyak boleh menanamkan sifat macam hormat orang, rasa tanggungjawab sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak. Jadi bila dekat rumah sudah terbiasa dengan didikan macam ni, dengan rasa hormat antara adik-beradik, so benda ini secara automatik dia akan bawa keluar. Betul. Jadi bila dekat rumah dia dah jalan yang betul, bila keluar pun dia secara automatik dia dah terbiasa dengan perkara yang betul. Okey, saya setuju dengan kenyataan Farah yang kata bila kita dah selesa dengan seseorang, kita akan dah rasa hilang hormat sedikit kan. Sebab itulah kita kena jaga batas antara pelajar dan juga pensyarah. Okey, satu lagi daripada Diana Hanim, diorang ni kadang-kadang buat untuk suka-suka. Lama-lama bila dah nampak respon baik dari lecturer ataupun pensyarah itu sendiri, ia terus jadi budaya. Apa komen Farah? Okay, so macam saya baru jawab tadi, dia sebenarnya didikan daripada rumah. Kalau didikan itu betul, bila bila berlaku benda itu, dia akan automatik rasa macam ini salah ni. Bila benda itu dah tanam dalam diri sendiri, automatik dia akan menolak untuk melakukan perbuatan mengipas ini. Sebab dia dah tahu, macam dia dah terbiasa buat benda yang
hormat orang, benda-benda yang bertanggungjawab, dia secara tidak langsung dapatlah mengelakkan diri dia terinfluence dengan perkara seperti ini. Okey, baiklah. Kita nak berehat seketika. Kita ada beberapa minit lagi selepas ini untuk kongsikan ataupun kupaskan lebih mendalam berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Dan kepada anda yang mungkin ada lagi nak tanya soalan, boleh komen di Facebook Live Mac FM. Dan kembali selepas ini, Mac FM, My Anti-Corruption Channel. Mac FM, My Anti-Corruption Channel masih bersama saya Maria dan juga tetamu kita daripada Pusat Kecemerlangan dan Kepimpinan Pelajar Universiti Utara Malaysia, Farah Nabihah binti Rosaidi. Dengan masih dengan topik yang sama, hendak mengipas biar berpada, tapi kita nak baca komen daripada book live kita. Katanya daripada Rofus Mafan, hentikan budaya mengipas ataupun membodek kalangan pelajar, takut budaya ini terus dibawa ke alam pekerjaan. Betul kan? Sebab orang kata bila kita dah terbiasa, kita tak rasa benda tu salah kalau kita buat. Betul. Okey, satu lagi soalan daripada Norizan Abu Samah. Katanya pensyarah juga manusia biasa. Adakah dengan mengambil sikap proaktif mendekati tenaga pengajar, mengadakan diskusi di luar masa pejabat, membantu mereka di luar juga dianggap bodek? Pengertian bodek itu sebenarnya sangat subjektif, iaitu berbeza-beza dari pandangan masing-masing. Apa kata Farah? Okey. Di sini pun saya boleh bahagikan kepada dua golongan pelajar. Di mana ada pelajar yang memang kalau pensyarah nak buat discussion session di luar waktu kelas, dia nak pergi sebab dia nak belajar. Tapi ada juga pelajar yang pergi semata-mata untuk tunjuk muka sahaja, untuk nampak macam dia hadir macam tu. Sebab dekat sini saya boleh katakan dia ibarat macam kita nampak dia seorang yang patuh, macam bagus, dia patuh arahan lecturer, pensyarah kan. Tapi sebenarnya di sebalik kepatuhan dia itu ada niat lain. Jadi saya boleh cakapkan benda itu memanglah bagus, proaktif untuk ada discussion. Tapi dia berbalik kepada niat pelajar itu sebenarnya memang untuk pergi belajar ataupun sekadar nak tunjuk muka sahaja. Okey. Berbalik pada topik kita, di mana sebenarnya isu integriti seperti mengipas, membodek, kalau tak dibendung sebenarnya, terutamanya tak dibendung dari awal, akan memupuk sistem akademik negara yang tidak telus. Apa pendapat Farah sendiri? Okey. Jadi di sini saya apa yang saya boleh katakan adalah sikap integriti dalam diri seseorang itu. Jadi kita tengok apa integriti ni, apa sebenarnya. Ramai kita selalu dengar orang ni berintegriti, tapi apa sebenarnya maksud integriti ni? Jadi secara ringkas ni, integriti ni bermaksud amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika. Jadi sikap tujuh. So dalam maksud integriti sini, dia dah sebut jujur, kepatuhan tanpa kompromi dan juga etika. Oleh itu jika perkara ataupun budaya mengipas atau membodek ini tidak dibendung, ini akan merosakkan sistem akademik negara. Dengan itu saya rasa pensyarah-pensyarah maupun siapa sahaja perlu amalkan maksud integriti itu sendiri, patuh kepada etika dan jujur. Jadi kita faham integriti itu, tapi adakah kita amalkan benda itu? Jadi sebenarnya selain kesedaran, amalkan juga nilai-nilai murni yang kita boleh serap dalam diri. Okey, baiklah. Akhir kata, mungkin ada sedikit Farah ingin simpulkan bahawa budaya mengipas ini wajar ataupun tidak. Okey, so akhir kata sudah semestinya budaya mengipas, membodek ini tidak wajar dan tidak akan pernah menjadi satu tindakan yang wajar. Jadi kenapa benda ini dia tidak wajar untuk kita buat dalam konteks pelajar di universiti? Hal ini kerana akan melahirkan seorang pelajar yang cenderung untuk melakukan jenayah yang tidak mempunyai asas etika ketika menuntut ilmu. Jadi benda itu macam mana kita start dengan benda kecil, tapi daripada benda kecil inilah dia akan membawa kepada satu benda yang besar, which is rasuah. Jadi saya yakin bahawa budaya ini tidak akan berhenti setakat di bangku sekolah maupun universiti, tetapi akan berlanjutan sehingga individu itu melangkah ke alam pekerjaan. Sebab macam saya cakap, dia dah terbiasa buat. Jadi bila dia buat, dia tak rasa benda itu salah walaupun benda itu salah.
So jika budaya mengipas ini dijadikan satu norma biasa tanpa dibendung, nescaya kebarangkalian tinggi mampu mencemarkan imej diri sendiri, imej bangsa, imej negara dan merosakkan sistem pendidikan negara kita. Betul juga. sebab budaya ni orang kata mendorong untuk kita melakukan rasuah lah. Betul. Contohnya kita suka bagi sesuatu untuk dapat pulangan balik kan. Dan sebelum kita nak tamatkan sesi temu bual kita pada hari ini, saya nak tanya satu soalan. Apa definisi rasuah bagi Farah sendiri? Okey, definisi rasuah bagi saya adalah sesuatu orang yang memberi atau menerima sesuatu, tak kisah dalam bentuk wang ke ataupun bentuk hadiah barang untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi benda tu kita nak menerima boleh, kita nak memberi pun boleh, tetapi kena berbalik kepada benda tu kepentingan diri sendiri ke ataupun memang kita nak bagi. Bukan tak boleh bagi souvenir Betul. dekat syarah ataupun kawan-kawan, tapi kita kena tahu Niat tu maksud sebenarnya macam ataupun mana? niat apa yang kita nak daripada pemberian kita. Okey, baiklah, terima kasih kepada Farah Nabihah binti Rosaidi kerana sudi bersama kita selama 1 jam bersama kita pada hari ini. Dan kepada anda yang nak menang hadiah daripada kami, boleh jawab ataupun boleh nantikan soalan daripada kami di Facebook page Mac FM selepas ini, dan pastikan jawapan anda adalah tepat dan kena betul lah baru dapat hadiah. Okey, baiklah, kita bertemu pada minggu hadapan bersama dengan masih lagi bersama dengan pelajar UUM. Kalau nak tahu siapa dan nak tahu topik apa pada minggu hadapan, anda kena stay tune dan kembali selepas ini dengan penyampai yang lain tentunya di Mac FM, My Anti Corruption Channel.